Saya memudahkan orang faham dan nak bagi orang kata sokongan kepada Khalil untuk meneruskan apa ni sebagai Presiden Profima. Saya ingat amat mudah kan. Saya nak tambah. Ya. Macam mana benda ni boleh drive? Ada padu citra tu, automatik dia orang semua cover. Nanti dulu. Ada orang tak tahu padu citra apa. Cuba cerita dulu sebelum kita panjang, sebab penonton kita ni ada daripada industri dan juga bukan daripada industri. Tapi kita nak bagi kefahaman. Kadang-kadang yang baru macam budak-budak ni pun dia orang tak tahu padu citra tu apa. So Khalil cerita dulu padu citra dan baru kita bagi penekanan dan kita nak fight balik untuk padu citra diwujudkan. So silakan. Padu citra ni dia bukan akta Finas, bukan. Tapi dia adalah satu peraturan di bawah Finas yang telah dipersetujui oleh Finas dan orang industri. Dan benda ni berlaku bukan setahun dua tu. Dah lama, berpuluh-puluh tahun daripada awal Finas kan. Setahun. Maknanya benda ni implement berjaya dan dah bagus lah kan. Tak ada masalah kan. Tak ada masalah. Sebab padu citra ni mensyarat wajibkan siapa nak syuting kena ada keahlian persatuan. Yang diiktiraf Finas lah kan. Diiktiraf Finas baru boleh ambil sijil perakuan penggambaran SPP. Baru boleh syuting apa semua. Jadi bila dia pergi persatuan ambil, dia kena ikut rule persatuan pula. Jadi ahli bayar yuran semua kan. Dari situ kita boleh implement data dia apa semua. Kita boleh jaga dia apa semua. Tapi bila padu citra tu dijatuhkan, dimansuhkan apa semua. Tahun bila tu? Baru gitu. Saya rasa baru 2020? 2021 macam tu. Macam tu kan? Masa Covid lah. Ya. Kan? Sebab saya dengar cerita lah. Dia orang kata bahawa padu citra ni persatuan jadi besar kepala dia kata. Besar kepala. Pasal dia marah kan, dia marah. Dapat duit banyak daripada ahli. Itu negatif tu. Maksudnya patutnya kerajaan tak fikir macam tu kan. Ini pegawai kerajaan fikir macam tu. Benda-benda macam ni. Jadi sekarang ni apa perjuangan kita? Sekarang ni kita nak padu citra dah tak boleh datang. Dah betul. Sebab tu saya kata kembalikan semangat padu citra balik. So kita nak semangat tu kita nak letak balik di situ. Mana kita nak mensyaratkan siapa yang terlibat dalam industri ni kenalah jadi ahli persatuan yang sepatutnya kan. Jadi pengarah pekerja kena Profima. So betul, saya sangat setuju tu kali tu. Bukan apa tu, macam Datuk semua orang kenal. Kalau kru kita yang tak kenal ni, siapa nak iktiraf dia sebagai pekerja filem, pekerja drama, siapa nak iktiraf? Kalau dia ada kad Profima, dia pergi mana-mana pun dia boleh tunjuk aku kerja ini bidang kerja aku. So sekarang tak ada orang iktiraf dia. So salah satu kepentingan berpersatuan lah kan. Mana-mana sektor pekerja pun mesti adalah ID pengenalan atas pekerja dia apa semua. Di samping benefit-benefit lain. So sebab tu saya kata padu citra ataupun benda yang dah bagus dibuangkan apa semua ni, siapa yang buang kena bertanggungjawab tu. Mati katak ramai. Dia mungkin tak sedar masa tu. Mungkin hari ni dia dah sedar tapi benda dah terlambat, dah berlaku. Jadi apa Profima punya pendekatan sekarang lah, selain daripada orang kata buat akademi, buat semua benda yang kita nampak dah berjalan lancar. Tapi soal keahlian itu sangat penting. Kerana saya nampak hari ni ramai yang tak nak jadi ahli persatuan mana-mana. Ini hakikatnya. Tak usah cakap Profima, kita cakap pasal PTVM pun sama. Kerana mereka kata tak jadi ahli pun dapat semua manfaat. Jadi cabaran kepada kita sebagai presiden ni untuk menarik mereka masuk, tetapi kita tak boleh tawarkan apa-apa kelebihan kalau jadi ahli. Jadi macam mana tu? Saya ada dengar pihak pemerintah cakap, you kena promote persatuan you lah untuk orang masuk. Itu tak betul tu. Itu satu statement pemerintah cakap macam tu tak betul kan? So saya tak salahkan orang politik. Orang politik ni boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah. Hari ni dia kawan kau, besok dia tak kawan kau, tu normal lah. Hari ni jawatan, esok lusa 2-3 tahun dia tak ada jawatan. Saya salahkan ni yang tengah-tengah ni tu. Orang yang melakukan dasar atau implementation kepada dasar yang telah dibuat. Maknanya orang kerajaan apa semua ni yang berada di kerajaan berpuluh tahun. Engkau dah tahu dah industri ni. Semua sektor, semua kementerian memerlukan persatuan. Sebab persatuan ni adalah wakil kepada perkumpulan. Jadi input dia, peranan dia apa semua. Saya rasa cukup senang kerja kalau dia lebih rapat dengan persatuan apa semua. So persepsi ni tu kena diperbetulkan dalam industri kita. Saya lihat pihak pemerintah sangat kurang dan meletakkan kita ni sebagai satu
rival tu. Tak boleh tu. Dia tak nampak pun kita kali. Tak boleh pun ya. Sebenarnya kerja pemerintah ni lebih mudah kalau dia menggunakan kita. Betul? Betul tu. Berkawan dengan kita, cari input daripada kita. Apa lagi yang perlu apa semua. So idea daripada kita. Kerja dia lebih mudah. Jaga kepala je. Jaga organisasi je. Apa yang nak susah sangat kan. Tapi bila dia meletakkan jurang yang jauh pada kita, tak iktiraf kita, menolak kita, melihat kita sebagai cabaran apa semua, benda ni takkan sihat dan takkan maju. Industri kita akan kucak-kacir apa semua. Itu yang saya melihat benda ni setelah saya pegang jawatan baru saya nampak. Betul tak? Bila saya berurusan apa semua, baru saya nampak. Saya kan? No. Agensi tak boleh begini. Kementerian tak boleh begini. Tak boleh menjarakkan daripada kita. Kalau boleh sebulan tak, sebenarnya kita bukan nak cari salah mereka kan. Kita compliment each other. Betul tu. Kalau kita maju, dia dapat nama kementerian bagus apa semua. Malaysia membangun apa semua. Dia begitu kan. Dia punya. Tapi kalau dia meletakkan kita ni, kalau korang buat, patutnya aku buat. So KPI pada aku. Itu tak boleh. Dia berlawan dengan kita. Berlawan dengan kita. Itu maksud saya, tak boleh tu. So benda ini berlaku. Benda ini yang patut disedarkan. Jangan letak. Kalau menteri mungkin dia dapat informasi daripada yang saya cakap yang tengah ni. So informasi ni ada betul ada tak betul tu. Jadi so, dia selalunya kali bila kita jumpa menteri lah. Betul. Contohnya pengalaman saya jumpa dengan Fahmi Fazil pada 6 hari bulan 4 baru ni kan. Masa tu bulan puasa saya jumpa dia. So memang kita bercerita semua masalah kita. Dan masalah ni bukan baru. Betul. Yang kita cerita ni, kita dah cerita kepada 7 menteri dah. Betul. Masuk dia 8. Betul. Jadi bila kita cerita benda sama yang kali cerita tentang masalah kru ni, kita dah cerita dengan menteri-menteri yang sebelum ni. Betul. Mungkin dengan persatuan yang berbeza. Tetapi idea dia, isu dia sama. Betul. Tapi bila kita sembang dia, satunya memanglah dia saya akan kaji. Saya akan bincang dengan pegawai. Tadi yang kali katalah pegawai kerajaan ini yang bagi dia maklumat supaya dia faham. Dan isu bukan baru. Bukan baru tu. Kan? So cuba kali fikir macam mana kita nak tembuskan supaya kita ni tak jadi seperti mana yang dia fikir nak berlawan dengan dia. Kalau tanya saya bukan nak lawan dengan siapa Khalil. Betul. Perjuangan saya adalah untuk industri ni yang mana saya terlibat. Betul. Takkanlah mereka menidakkan pengalaman saya hampir 30 tahun dalam industri, isu yang saya bawa, isu yang selama ni belum selesai, tapi dinafikan. Seolah-olah saya nak melawan. Betul. Kalaupun ada kerajaan mana pun dia nampak jureh ni melawan. Jureh ni melawan. Dan akhirnya macam hari ni lah kita tak dipedulikan. Kan? Suara kita tak didengari. Isu kita tak diselesaikan. Jadi akhirnya kita akan jadi apa? Kita akan fikir macam mana aku nak capai dengan suara, contohnya dengan program macam ni lah. So pendekatan Khalil lah dalam hal ni. Saya lihat tu menteri ni macam saya cakap tadi berubah-ubah apa semua kan. Tapi tu kita dah biasa jumpa banyak menteri tu, betul kan? Banyak menteri, bukan maksud saya kalau dulu tu KKD atau KKMM ni pelbagai menteri, bukan maksud saya itu. Dalam masa yang sama juga kita juga jumpa menteri sana, kementerian sana, kementerian sini. Jadi cara kerja tu pun kita boleh tengok tu. Betul? Betul tu kan? Betul, menteri yang betul-betul nak bantu kita, dia panggil setiausaha terus, kau tolong jalan ni, terus apa semua. Itu bantu tu. Betul. Tapi apa yang kita hadapi sekarang ni macam Datuk cakap lah. Kadang-kadang tidak dilayan. Dia bila kita berkehendak, bila kita mohon tu, mesti dah ada reason yang cukup kuat. Saya dapat rasakan perjuangan Datuk dalam dari segi nak menuntut balik right untuk TV apa semua. Saya faham benda-benda tu dan kita boleh rasa apa semua. Tapi kalau maklumat yang sampai atau pertimbangan menteri ni buat yang ni nanti dulu, itu yang masalah. Sebab macam Datuk cakap, dah bercakap banyak menteri, ambillah action. Apa masalahnya? Takkan tak tahu Datuk Jureh ni berpuluh tahun dalam pengalaman, mestilah dia cakap benda yang dia expert, benda yang dia tahu apa semua. Dan pegawai-pegawai ramai apa semua, kajilah apa yang kita nak apa semua. So benda ni kalau selesai kita takkan minta lah tu. Kalau dah minta right untuk TV apa semua, jangan pegang semua. Dah dapat, kita takkan minta lagi. Tak, kita minta pun bukan untuk kita sendiri. Betul tu. Kan? Contoh kalau dapat, bukan Jureh seorang je dapat. Semua orang yang terlibat dalam industri dapat kan, itu yang kita perjuang. Contoh macam Datuk hari tu harga naik apa semua, semua merasa. Semua bersyukur, semua terima kasih apa semua kan. Tapi perjuangan tu lama lah saya tengok. Lama kan. Hampir 30 tahun akhirnya baru berjaya kita naikkan kadar harga tu. Saya lihat tu menteri, kalau boleh jangan terlalu percaya dalam keadaan orang sekeliling. Itu yang first. Banyak pelajaran dah
kita tengok ahli politik lain. Terlalu percaya pada orang keliling ni, kadang-kadang boleh jatuh, boleh terima benda tak betul. Lebih baik terima betul-betul maklumat daripada ni kita orang yang bawah ni. Kita yang pemberi maklumat yang betul, data yang betul, masalah yang betul, apa semua ni. Kalau tak betul, tak betul lah. Kalau betul, betul lah. So yang bercakap ni industri kita. Kita bukan bercakap bab industri perikanan. Kita semua. Pakar dalam bidang kita dalam kan. Bidang kita. Jadi kita bercakap dalam bidang kita lah. Mustahil lah kita bercakap ni benda-benda yang mengarut. So saya lihat perjuangan Datuk berulang-ulang benda yang sama. Selagi benda tu sama, tak selesai. Betul. So, jadi menteri kena ambil suatu yang nak kata drastik ke, atau ambil perhatian yang penuh ke, ataupun sekali saja selesai masalah. Habis. Bila Datuk Seri Anwar naik, seorang yang reformis kan. Jadi kita mengharapkan perubahan. Perubahan tu bukan saja satu sektor, semualah kan. Jadi menteri-menteri dia pun kena mengikutlah apa saja yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri. Saya tu siapa saja yang memerintah, saya akan sokong. Memang itu kita punya prinsip. Prinsip kan. Dan juga saya hari ni saya nak cakap, baru-baru ni saya puji Fahmi tu sebab dia meletakkan satu hala tuju. Dia kata industri filem Malaysia ni, dia kata kita pasarkan dalam peringkat ASEAN dulu. Tapi saya menunggu tu. Selepas dia bercakap tu dalam bulan 6 macam tu, saya melihat agensi apa tindakan dia daripada apa yang dia announce. Saya kata ini idea ni bagus tu. Jadi saya dah gerah semua geng-geng Profima ni fikir benda ni. Saya kata jom kita fikir macam mana menteri ajukan benda idea ni. Sebab dulu kan ada idea Oscar lah, apalah. Tapi bila saya tanya dalam town hall bersama YB Fahmi apa dia punya impian visi, tak keluar tu waktu tu. Saya agak ni saya pun tunggu juga hala tuju yang dia nak cakap tak ada. Tapi baru ni saya dapat. Saya kata ini satu yang bagus. Saya kata that mean kita pasarkan di ASEAN. Jadi saya cakap Profima kita start dengan akademik tu. Jadi kami akan gerakkan, kami pakai dia punya idea ataupun saranan tu, kita akan gerakkan akademik, kita akan connect ASEAN dulu. Panggil speaker sana, panggil speaker. Tapi tu kena support lah tu. Agensi kena support kita, apa semua kena support kita, apa semua. So daripada education ataupun pendidikan filem ni akan lahirlah benda lain. Peluang kerjaya, tukar-tukar kerja. Kita ada networking kan. Kita start dengan education dulu. Sebab kita kalau nak lawan produk dia tak mampu tu. Ada yang mampu, ada yang tak mampu, apa semua. Berlawan-lawan kan. Jadi kalau education, bahasa yang sama, ilmu yang sama, benda yang sama. So saya rasa itu lebih bagus. Tapi yang paling penting sekali, apa yang dia anjurkan tu kita boleh pakang. Kita boleh ni. Cuma agak kecewa benda tu kita tak sama-sama pegang. Patutnya agensi kena grab terus. Dan ini kita punya ni kan. Tak, bila menteri dengan satu orang kata wawasan dia, maka pelaksanaan dia adalah pegawai-pegawai kerajaan ni panggil kita dan kita bersama-sama. Betul tu. Kan? Sebab kalau kata mereka tidak menterjemahkan apa yang menteri cakap dengan pelaksanaan bersama kita, tak jadi. Ini yang balik pada saya cakap tadi tu, hubungan kita dah jauh. Itu kalau masalah kan. Peluang tiap-tiap bulan panggil kita, bagi cakap, bagi idea apa semua, benda ni akan jalan. So kena buang balik sikap ataupun persepsi ataupun apa saja yang dia dengar input dia lama-lama. Negatif mungkin kot dia kan. Saya ingat. Buanglah. Kalau dengan saya confirm dia akan negatifnya. Sebab saya tahu yang penasihat-penasihat ni akan bagi satu tafsiran. Juri ni jangan. Dia ni memang kan. Saya boleh rasa kan sebab dia sampai bila tu? Dia macam bila kita cakap ni semua yang tak elok lah. Betul. Sebenarnya bukan kita bercakap buruk pada kerajaan hari ni atau kerajaan sebelum-sebelum ni. Kita melihat bahawa perjuangan ni belum selesai. Dan kerajaan yang ada hari ni dengan dasar yang baru, dengan kerajaan madani, dengan Datuk Seri Anwar sendiri dengan agenda reformasinya. Betul. Dan kita nampak inilah peluang kita. Kita nampak perubahan. Jadi kita harap dia akan bantu kita menyelesaikan masalah kita. Saya kalau boleh jadilah macam Datuk Jure, bertanding parlimen, habis politik habis. Terus buat kerja. Saya tak nampak dah Datuk terus buat kerja apa semua kan. So jangan berpolitik. Sampai bila kita politik kan? Saya tengok agensi masih lagi ada dia punya tu kan. Orang ni apa semua. Masih. Benda tu tak boleh dah tu. Benda tu kalau kita lambat, kita akan tertinggal. Negara ASEAN sendiri dia akan laju apa semua. 600 lebih juta penduduk ASEAN, market kita besar tu. Sebab tu saya kata saranan menteri itu bagus. Yang bagus kita pujilah kan. Tapi kita kena support lah dia.
Walaupun saya tengok menteri kita, minta maaf hari ni saya nampak menteri kita agak kurang sensitif kepada industri kita. Kurang kenyataan dia dalam industri ya. Ya. Saya tak fikir dia tidak mengetahui. Dan dia as a menteri dia memang kena tahulah semua benda, tapi kurang sensitif. Jadi pendokong dia tu kena main peranan lebih sikit tu. Maksudnya program ataupun apa saja. So barulah kita nampak kita ada rasa betul menteri mula jaga kita. Tapi sekarang saya cerita tu terang kat Datuk, kami sektor pekerja tak nampak gitu. Tak rasa benda tu. Contoh CEO sampai sekarang tak ada dah berapa bulan. Ini kursi panas ni. CEO ni tu sangat penting. Macam mana sebuah agensi tak ada ketua. Mana kami nak report, mana perangai saya tu. Kalau saya nak tahu daripada dulu Prof Hima, asal ada program ni bagi CEO. Kami buat ni, kami buat ni, kita nak dia maklum, dia tahu ataupun dia bagi pendapat. So itu yang kita nak. Tapi kalau tak ada CEO, pemangku saja. Kadang-kadang pemangku pun nak buat keputusan pun dia authority dia terhad. Dia bukan kedudukan dia bukan sebagai jawatan dia hanya menjalankan tugas, kita faham. Jadi benda ni tanggungjawab pada siapa? Menteri. So menteri kena cepatlah benda ni kan. So benda ni tak boleh lama, tak boleh tinggal, tak boleh ni. Lagi lambat orang akan nampak kelemahan, orang akan nampak ni apa semua. Dia akan slow lah apa. Tak, tapi saya rasalah Khalid, saya rasalah pandangan saya lah. Melihat daripada awal YB Fahmi jadi menteri, saya nampak fokus dia kepada yang digital, yang besar, sektor industri yang lebih besar. Kerana mungkin ini pandangan saya, mungkin betul mungkin tidak. Mungkin dia melihat bahawa sektor ekonomi yang lebih besar menyumbang kepada KDNK ataupun ekonomi negara yang diberi perhatian utama. Contoh kita tengok 5G, isu 5G, isu digital, isu-isu big data, dan kalau tengok hari ini telco dan sebagainya, yang ni diberi keutamaan. Tentang masalah internet, masalah yang memandang rendah pada kita juga tu. Itu saya kata tu. Saya nampak beliau melihat itu prioritinya sampai dia lupa bahawa kita ni sebenarnya kita pun rakyat mengundi juga dan kita juga ada pengaruh. Dan kita juga boleh bercakap isu-isu yang kita rasa tak puas hati. Macam hari ni kan. Betul. Sektor kita ni tu bukan hiburan tu. Sektor kita informasi, media dan segala-galanya ada di situ dan potensi dia sangat besar. Walaupun tak menyumbang besar dalam KDNK negara, tapi kalau di-manage dengan betul, diberi perhatian yang lebih, saya rasa sumbangan dia lebih besar. Impak dia lebih besar. Membawa filem keluar, bukan filem saja tu. Budaya, pelancongan semua ada di situ. Mana kita ni sebenarnya besar sebenarnya kan. Itu saya kata potensi dia besar. Kenapa saya tak fikir dia terlalu tidak memandang kita. Mungkin itulah orang sekeliling tu. Saya sangat yakin YB Fahmi seorang yang sangat hebat tu. Dan dia boleh orang muda yang kan. Dia mesti memikirkan tentang kita juga, tapi yang keliling tu, maksudnya input yang diterima apa semua. Benda tu sangat penting tu. Pegawai kerajaan ni yang berpuluh tahun ni, saya mohon sangat-sangat tu, kalau boleh berilah sesuatu yang cukup baik untuk membangunkan kita. Jangan ada agenda di sebaliknya apa semua. Dengan ikhlas membangun industri kita. Itu yang saya sangat harapkan. Dan juga hubungan kita kena lebih akrab semua. Baru dapat respon ataupun feedback yang betul kan. Okey, saya nak tanya Khalil lah, isu yang tengah panas sekarang, yang mana Khalil pun seorang penerbit dan pengarah yang membekalkan program di RTM. Isu RTM ni panas. Betul. Apabila sampai hari ni, betul, bulan 9 kan? Hari ni 6 hari bulan 9, masih lagi tidak ada satu pun perolehan swasta diumumkan. Maknanya tak ada syarikat dapat apa-apa lagi daripada bulan 1 sampai bulan 9. Betul. Dan ini perkara yang agak menduka citakan industri. Yang mana kita tahu stesen TV RTM adalah stesen yang banyak membantu industri kerana memberi peluang yang banyak kepada syarikat pembekal program TV tempatan. Dan di situ juga melibatkan kepentingan kru yang ramai. Yang orang kata kalau ada projek ITM mereka akan hidup, ada pendapatan. Jadi apa rasa komen sikitlah tentang apa yang berlaku ini. Kalian tahu kan isu ni kan? Betul. Saya juga mengangkat isu ni sebab kita ada aduan tu. Bila kita dah ada aduan, kita dah mula memandang serius benda ni. Kalau aduan seorang tak apa tu. Kita ada buat sedikit research yang
saya ingat 2-30 orang punya research. So yang kebanyakan yang feedback pada kita 3 bulan tak ada job tu, 2 bulan tu ramai tu kan? Ada yang sampai 4 bulan. So jadi kita nampak benda ni melampau tu. Melampau tu. Sebab sekarang dah bulan 9 tu. Kita bising bulan 8. Bulan 8 ni dah kira pertengahan ke atas. Dah lebih pada setengah tahun. Tutup akaun dah orang kata. Bulan 10 dah tutup akaun apa semua. So saya rasa benda ni mesti ada masalah dan juga saya sangat heran kenapa kementerian tak ambil benda ni secara serius dan sensitif. Saya sangat heran. Peruntukan ada, belanjawan telah ditetapkan apa semua dan juga informasi tu kena sampai kepada kita lebih awal. Maksudnya kenapa lambat apa semua supaya kita tak buat andaian yang bukan-bukan. Dan juga kita boleh menyampaikan kepada ahli-ahli kita yang mana bising apa semua. Tapi saya melihat bahawa satu itulah kementerian tak nampak kita penting. Tak nampak kita punya kepentingan apa semua. Kita pun tak faham sampai ada orang kata bawa bajet ke pilihan raya. Ini persepsi tu. Ini sebenarnya apa orang kata persepsi ni buat satu yang tak baik kepada kerajaan kan. Apabila informasi tak diberikan, tak beri penjelasan betul-betul ataupun langsung tak nak keluar kerja apa semua. Perolehan tidak diberi apa semua. So persepsi di sini akan keluar. Yang buruknya nanti kementerian balik. Allocation ada kenapa tak guna apa semua. Apa masalah apa semua. So bila kita bising-bising itu lagi kita dengar KP menjawab apa semua. Berapa banyak pilihan nak bagi pada 50. Statement tu sebenarnya pun memberi kecewa. Ada tengok video tu kan? 3,000 dan 50 saja. 50 saja. Statement tu terima kasih tapi kecewa juga pada kita. Daripada 3,000 kepada 50. Kita compare pada yang dulu punya data. Ni dulu bagi banyak, kenapa yang ni sikit? So alasan tu tak ada tu. Jadi kalau kata nak buka baru bulan 9, kita fikir pula buka baru pitching bila, nak dapat bila, nak shooting bila. Habis tahun ni tu. Bajet tahun ni bajet tahun ni ada pulang balik ke apa? Dah pulang balik ke apa? So persoalan ini yang sepatutnya dijawab. So amanah ini yang perlu diberikan. Benda ni kita macam sektor lain juga, kontraktor lain apa semua. Ada peruntukan JKR apa semua, release dan baru JKR ada kerja apa semua, ekonomi berjalan. Sama juga macam kita tu. Berapa ramai terkesan apa semua kan. So tak ada orang yang paling bertanggungjawab. Saya rasa RTM sebab punca kita yang paling utama. Dan stesen kerajaan yang memang situ kita bergantung daripada stesen-stesen lain. Kan? So nak tak nak RTM kena mulakan dulu. Kalau RTM rosak, slow, perlahan, ada masalah. Masalah lah industri.